insyaallah. Kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridwan insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadatu amjahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang mendapat ilmu ataupun menerima ilmu dengan orang-orang yang tidak menerima ilmu? Maksudnya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang yang berikan akan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Fadil Tuan-tuan Imam, silakan Al-Fadil Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa Masjid Jami' An-Nur, seluruhnya sidang jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat sekali lagi bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kita Kitab Jawharatul Tauhid. Kita dah sampai di muka surat 238. Tak silap saya, betul 238. Baik. Kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan hazalan. Hazalan maksudnya khalqul maksiat fil abdi wa da'iyati ilaiha, menciptakan kemaksiatan kepada hamba dan kecenderungan hati kepadanya maksiat. Itu dikatakan sebagai hazalan. Hazalan lawan daripada taufik wal hidayah. Taufik
Maksudnya halku qadrut ta'ah fil amdi, menciptakan kemampuan taat pada hamba, atau dikatakan sebagai taufik. Taufik ni lawannya ialah hazlan. Hazlan maksudnya menciptakan kemaksiatan pada hamba dan kecenderungan hati kepadanya. Ataupun khalqu qadrul maksiyah, menciptakan kemampuan bermaksiat, berdasarkan atas dua pendapat dalam masalah taufik. Baik. Jadi malam ni kita berada di muka surat 238. Mengenai kebolehan menyalahi ancaman itu telah dibantah dengan lazimnya banyak mafsadah ataupun kerosakan. Yang diantaranya adalah pertama berlakunya kedustaan ataupun pembohongan pada pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan telah tegak ijma' ulama atas sucinya pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedustaan, pembohongan. Ini yang pertama dah. Okey. Ulang semula mengenai kebolehan menyalahi ancaman. Jadi Allah Taala menyalahi ancaman dia. Setelah Allah Taala telah mengancam manusia, siapa yang melakukan dosa dan maksiat maka diancam dengan azab siksaan. Siapa yang berzina diazab dengan siksaan zina dalam neraka. Siapa yang mencuri akan diazab dengan siksaan mencuri dalam neraka. Persiksaan yang disediakan. Orang minum arak jugalah. Gitu. Jadi mengenai kebolehan menyalahi ancaman. Bagaimana kalau Allah Ta'ala menyalahi ancaman itu? Tak jadi. Bagaimana Allah Ta'ala tak jadi menyiksa manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang telah lakukan? Bagaimana? Contohnya orang tu telah berzina. Jadi Allah Ta'ala tiba-tiba tak jadi nak seksa disebabkan oleh zina. Orang tu minum arak, tiba-tiba Allah Ta'ala menyalahi janji dia. Macam mana? Tak jadi nak seksa disebabkan oleh minum arak. Sebagaimana? Jadi mengenai kebolehan menyalahi ancaman itu telah dibantah dengan lazimnya banyak mafsadah ataupun kerosakan yang diantaranya adalah pertama, adanya kedustaan. So akan berlakulah pembohongan lah. Kedustaan pada pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan telah tegak ijma' atas sucinya pengkhabaran Allah Taala daripada kedustaan. Jadi maksudnya manakan mungkinlah Allah Taala ini menyalahi janji. Sudah tentu siapa yang buat benda yang maksiat, dosa dan salah, sudah tentu akan dibalas. Macam tu. Jadi kalau Allah Taala tak balas, seolah macam Allah Ta'ala berbohong. Allah Ta'ala berbohong. Allah Ta'ala berdusta di atas segala ancaman dia sebelum ini. Macam tu. Yang kedua, adanya pergantian ucapan. Sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, Ma yubadilul qawlu ladayya. Ma yubadilul qawlu ladayya. Tidaklah diganti akan ucapan pada sisiku. Mana Allah Ta'ala kalau dia dah ucap benda tu, dia akan terus laksanakan dan dia tak akan menggantikan ucapan, oh tak payahlah, tak jadilah aku nak azab, tak jadilah aku nak seksa dalam neraka. Boleh kau Allah Ta'ala menggantikan ucapan tu dengan benda yang lain? Ini protes lah, macam diprotes lah. Ini protes yang ditimbulkan, yang dibangkitkan kerana sebenarnya Allah Ta'ala menyalahi janji. Yang ketiga, membolehkan ketiadaan kekalnya orang kafir dalam neraka. Dan ini menyalahi apa-apa yang telah tegak atasnya dalil-dalil qat'i berupa kekalnya mereka itu dalam neraka. So maknanya kalau Allah Ta'ala cancelkan azab orang neraka tu, orang di neraka ni, jadi mana membolehkan orang yang kafir ni tak kekal dalam neraka.
tak kekal lah dalam neraka sebabkan Allah Ta'ala dah membatalkan niat dan hasratnya untuk mengazab orang-orang yang ada neraka. Ini antara benda isu yang dibangkitkan lah oleh orang yang protes. Kalau Allah Ta'ala menyalahi angkai janji ancaman itu tadi. Bagaimana? Kemudian dijawab. Ini jawapannya lah. Untuk menjawab tiga perkara ini. Dia di situ. Dan dijawab bantahan yang pertama itu bahawa orang-orang yang mulia jika dia mengkhabarkan ancaman, maka yang layak dengan kemuliaannya bahawa dia mendasarkan pengkhabaran itu di atas masyiah, mana kemahuan, meskipun dia tidak menyatakannya. Dan dijawab bantahan pertama itu bahawa orang-orang yang mulia jika dia menghabarkan ancaman, maka yang layak dengan kemuliaannya bahawa dia mendasarkan pengkhabaran itu di atas masyiah kemahuannya, meskipun dia tidak menyatakannya. Maka jika orang yang mulia berkata, contohlah, maka jika orang yang mulia berkata, sesungguhnya aku akan menyeksa si Zaid, umpamanya, maka niatnya adalah jika dia mahu. Mana dalam hatinya, walaupun dari segi mulut dia ada cakap nak seksa, dari segi zahiriatnya dia nak kata nak seksa, nak pukul Zaid, tapi dalam hatinya belum tentu lagi. Belum tentu lagi dia nak pukul Zaid itu. Kadang-kadang hanya mungkin sekadar ancaman saja. Ketiga, kalau seandainya anak kita degil kan, anak kita degil, anak kita nakal, kita pun ancamlah dia. Nanti kalau Alung buat ni, nanti ayah pukul. Nanti Angah buat ni, ayah pukul. Ayah tak suka. Ada. Kemudian anak buat, Alung buat, tapi tak pukul pun. Kan? Tak pukul pun, tak ada pun pukul. Kalau pukul pun hanya sekadar pukulan, tidak mencederakan. Itu. Jadi begitu juga dengan jawapan tadilah, untuk membantah jawapan yang pertama tadi. Baik. Dan jawab bantahan pertama itu bahawa orang yang mulia jika dia menghabarkan ancaman, maka yang layak dengan kemuliaan dia. Siapa yang mulia itu? Allah Ta'ala lah. Orang yang mulia, ni contohlah kalau manusia lah. Orang yang mulia jika menghabarkan ancaman, maka yang layak dengan kemuliaan dia bahawa dia mendasarkan penghabaran itu di atas masyiah kemahuan, meskipun dia tidak menyatakannya. Maka jika orang yang mulia berkata, sesungguhnya aku akan menyeksa si Zaid, umpamanya, maka niatnya adalah jika dia mahu. Lain halnya dengan janji, maka yang layak dengan kemuliaannya bahawa dia mendasarkan pengkhabarannya itu di atas jazam, mana di atas kemantapan. Kemudian ada contohlah, Nabi SAW bersabda, dia kata, man wa'adallahu ala amalin sawaban fahuwa munjizun lahu, wa man awdahu ala amalin iqaban fahuwa bil khair, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Barang siapa Allah Ta'ala menjanjikan dia dengan pahala atas satu amalan, maka dia meluluskan baginya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala mengancamnya dengan sisaan atas satu amalan, maka dia ni Allah Ta'ala berhak memilih. Allah Ta'ala berhak memilih. Jika dia mahu, dia suka, maka dia terus menyeksa. Kalau dia suka, maka dia pun boleh ampunlah. Terpulanglah kepada Allah Ta'ala sendirilah, sama dia nak ampunkan ataupun dia nak ancam, nak terus seksa lah, berdasarkan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendirilah. Apa kehendak dia? Kita tak tahulah kehendak dia, kan? Ketiga, Allah Ta'ala boleh mengazab orang yang buat taat, dan Allah Ta'ala juga boleh mengampunkan orang buat maksiat. Itu merupakan adalah sifat harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Antara sifat yang Allah Ta'ala ni itulah menjadikan alam, dan dia juga dalam bab orang buat taat pun dia boleh seksa, dan orang yang tak buat taat pun dia boleh mengampunkan. Itu terserahlah kepada
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu sendirilah gitu. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Baik, kemudian yang kedua, bantahan kedua pula, nombor 2 tadi kan. Bantahan yang kedua dijawab bahawa yang tertegah itu hanyalah mengganti ucapan dalam hal ancaman terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang Allah Ta'ala tidak kenaki daripadanya satu keampunan. Maka ayat wa ma yubaddilul qawlu ladayya dibawa atas makna demikian. Itu sesuai dengan makna itu. Kalau saya ini tujukan pada orang kafir, poin nombor 2 tu, bantahan nombor tu sesuai. Kan dia kata dalam bantahan nombor 2 tu adanya pergantian ucapan, sedangkan Allah Ta'ala telah firman ma yubaddilu qawlu ladayya. Allah Ta'ala tidak akan menggantikan ucapan yang dia telah buat. Jadi yang Allah Ta'ala tak gantikan ucapan tu maksudnya untuk orang kafir. Semua ada orang kafir yang kekal, yang tulen memang kekal terus dalam neraka. Tidak akan digantikan dengan balasan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak akan menggantikan ucapan apa yang dah ancamnya kepada orang-orang yang kafir. Macam tu. Baik. Jadi bantahan yang kedua jawab bahawa yang tertegah itu hanyalah mengganti ucapan dalam hal ancaman terhadap orang kafir atau orang-orang yang Allah Ta'ala tidak mengenaki daripadanya akan diampunkan. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala kenaki, yang tidak kenaki dia ampunkan, maka dia termasuk dalam kumpulan daripada ayat tadi, ma yubadilul qawlu ladayya. Maka ayat itu dibawa atas makna yang demikian, maka sesuailah. Jadi tertolaklah bantahan komentar nombor 2 tadi. Bantahan nombor 2. Sedangkan yang pertama tadi macam ayat Nabi kata dia ke atas tu man wa'adallahu ala amalin sawaban bahwa mujizin tu itu tertolak bantahan yang nombor 1 tu. Gitu. Baik, kemudian yang nombor 3, sedangkan bantahan yang ketiga dijawab dengan bahawa kebolehan menyalahi ancaman itu adalah pada apa-apa yang telah datang riwayat perihal bolehnya mengampuni daripadanya. Maka tidaklah dia menafikan akan kekalnya orang kafir dalam neraka, kerana sesungguhnya tidaklah boleh memberi ampun kepada orang-orang yang kafir. Semua orang kafir kekal lah. Bukan mana tak kekal. Kalau nombor 3 tadi kan dia bantah. Kalau macam tu orang kafir tak kekal lah dia kata. Kan? Membolehkan ketiadaan kekalnya orang kafir dalam neraka kalau seandainya Allah Ta'ala menyalahi ancaman dia. Kalau Allah Ta'ala menyalahi ancamannya, sudah tentu orang kafir tak kekal. Jadi dijawab bantahan nombor 3 itu, mana orang kafir tetap kekal dalam neraka. Yang tak kekal itu mana-mana orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu ada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengampunkan orang-orang yang melakukan syirik padanya dan diampunkan barang yang selain demikian. Kan? Liman yasha, bagi orang-orang yang dikenaki ataupun siapa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dan Maturidiyah. Sedangkan mazhab Maturidiyah ataupun pandangan Imam Maturidiyah, kita ada mazhab daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Okey, yang tadi yang belakang tu semua daripada Abu Hasan Asy'ari. Sekarang ni Maturidi pula macam mana? Dan Maturidiyah berpendapat dengan tertegahnya menyalahi ancaman sebagaimana tertegahnya menyalahi janji. Dan tidaklah dibantah bukan itu dengan bahawa ancaman tersebut tersalahi pada orang mukmin yang diampuni. Kerana ayat-ayat yang datang dengan keumuman ancaman dikeluarkan daripadanya akan orang mukmin yang diampuni. Adapun orang mukmin yang tidak diampuni, maka haruslah lulus ancaman tadi. Kan? Jadi mana orang-orang mukmin yang tak diampuni, dia luluslah ancaman tadi.
Ancaman teruslah dikenakan, sedangkan orang mukmin yang diampuni, maka Allah Ta'ala boleh menyalahi ancaman dia. Mana-mana kan, orang beriman pun ada maksiat, ada yang tak maksiat. Mana orang beriman yang maksiat kepada Allah Ta'ala boleh mengampunkan. Dan mana-mana ahli maksiat yang Allah Ta'ala tak ampunkan, dia boleh tidak mengampunkan dan diteruskan akan azab, ancaman pada dia. Baik. Ulang semula. Dan Maturidiyah berpendapat dengan tertegahnya menyalahi ancaman, sebagaimana tertegahnya je. So maknanya Maturidiyah dia kata tak mungkinlah berlakunya menyalahi ancaman, sebagaimana tertegahnya menyalahi janji. Faham tak ayat tu? Faham kan? Dan Maturidiyah berpendapat dengan tertegahnya menyalahi ancaman. So maknanya menyalahi ancaman tu tak adalah, tak mungkinlah, dia kata, Maturidiyah kata tak mungkin Allah Ta'ala menyalahi ancaman. Gitu. Sebagaimana tertegahnya menyalahi janji. Macam mana Allah Ta'ala tertegah daripada menyalahi janji, begitu juga Allah Ta'ala tertegah daripada menyalahi ancaman ataupun siksaan. Dan tidaklah dibantah demikian itu dengan bahawa ancaman tersebut tersalahi pada orang mukmin yang diampuni, kerana ayat-ayat yang datang dengan keumuman ancaman dikeluarkan daripadanya akan orang mukmin yang diampuni. So maknanya orang mukmin yang diampuni tetap tidak akan termasuk dalam kumpulan ayat itulah. Jadi okey. Adapun orang mukmin yang tidak diampuni, maka haruslah lulus ancaman. Orang mukmin yang tidak diampuni, maka harus diluluskan ancaman ataupun siksaan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin yang diampuni, maka tidak terlaksanalah ancaman tadi. Tidak terlaksanalah azab. Kalau hanya setakat ancaman jelah. Tapi untuk pelaksanaan azab itu tak ada kepada orang yang mukmin yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan ulama dengan keharusan lulusnya ancaman, walaupun pada satu orang yang nanti akan disebut pada bait syair yang ke-117 yang bunyinya wa wajibun ta'zibu ba'di irtikab kabiratun sumal khuludu mujtanab. Gitu. Wa wajibun ta'zibu ba'du irtakab kabiratun sumal khuludu mujtanab. Dan wajib mengazab sebahagian orang yang melakukan dosa besar. Wajibun ta'zib ba'di irtikabil kabirah. Dan wajib mengazab sebahagian yang melakukan kabirah dosa besar. Sumal khulud, kemudian yang kekal itu mujtanab, yang dijauhkan Allah Ta'ala. Kita lihat bait syair 117. Kita lihat 117. Bait syair 117. Ini pada 112, 118, 19. Okey. Okey. Wa wajibun surat 544. Surat 544 wa wajibun ta'zibu ba'di irtikab kabiratun sumal hudud mujtadab. Dan wajiblah mengazab sebagian orang yang melakukan dosa besar, kemudian kekalnya dalam neraka dijauhi. Kemudian kekalnya dalam neraka itu dijauhi. Mana ada sebahagiannya itu dijauhi daripada neraka, walaupun mereka melakukan dosa besar, dengan syarat dia tidak melakukan syirik lah kepada Allah Ta'ala. Dia tak syirik pada Allah Ta'ala, semana Allah Ta'ala boleh ampunkan lah. Okay. Tu ada gambar rajah tu di muka surat 546. Keadaan manusia itu ada mukmin, kafir, kemudian ada taat, buat maksiat. Kemudian taat dalam syurga dengan ijma'. Buat maksiat ada dua, bertaubat tak taubat. Bertaubat dalam syurga, yang tak taubat dalam masyiah. Ni yang tak taubat tu dalam masyiah. Masyiah ni kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mengenaki, maka dia dalam syurga.
Jika Allah Ta'ala berkehendaki, maka dia dalam neraka, tapi tak kekal. Dalam neraka. Dia semua atas masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiah, mujaan masyiah, mim, shim, ya, ta. Mim, shim, masyiah. Atau ataupun dalam matan syaa tu masyiah lah. May yasha min ibadih. Siapa yang dikehendaki Allah Taala dalam kalangan hamba-Nya. May yasha min ibadih, kan biasa Al-Quran kita jumpa may yasha min ibadih, pada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba Allah Taala. Baik. Berdasarkan khilaf yang ada antara Asy'ari dan juga Imam Maturidi, ini maka sah kita berkata menurut kaul Asy'ari, Allah mafil jami'a zunubihim. Ya Allah Tuhanku, ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, ampunilah kepada sekalian orang mukmin akan semua dosa-dosa mereka. Nampak? Semana boleh kita meminta ampun kepada Allah kepada sekalian orang beriman, walaupun mereka tu kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa beriman ini diampunkan. Kecuali yang syirik itu tak dapat dah. Tak dapat lagi, usaha kita pun macam mana pun tak boleh juga. Dan tidak sah mengatakan yang demikian menurut kaul Maturidiyah. Maka nampaklah bahawa khilaf itu hakiki, meskipun sebagai ulama menjadikan dia sebagai khilaf lafzi. Jadi maka nampaklah khilaf itu, perbezaan pendapat itu, khilaf itu secara hakikat, meskipun sebagai ulama menjadikannya sebagai khilaf di segi lafaz. Lafzi itu lafaz sajalah, bukan hakikat. Baik, kemudian kita lihat bait syair ke-47. Keuntungan orang yang bahagia adalah pada azali. Begitu juga kecelakaan orang yang celaka. Bait syairnya, fauzus sa'idi indahu fil azal kazas sakiyyu summa lam yantaqib. Fauzus sa'idu indahu fil azali kazas sakiyyu summa lam yantaqil. Maksudnya keberuntungan orang bahagia itu adalah pada azali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang celaka, kemudian tiadalah dia berpindah-pindah. Apa maksud itu? Fauzus sa'id indahu fil azal. Keberuntungan orang bahagia itu adalah pada azali, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau terjemahan dia lah. Kalau terjemah secara harfiah dia, fauzus sa'id, keberuntungan orang bahagia, indahu di sisinya, fil azal, pada azali. Kaza saki, begitu juga orang yang celaka. Summa lam yantakil, kemudian tidaklah dia berpindah-pindah. Tentang kecelakaan tadilah. Baik, kita lihat perkataan musannaf dengan fauzus sa'id indahu fil azal. Takdiran ayat dia ada takdir ayat dia, fauzus sa'id muqaddarun fil azal hala kaunihi sabiqan indahu subhanahu wa ta'ala ai fi ilmihi. Jadi apakah maksud dengan fauzus sa'id indahu fil azal? Maksudnya fauzus sa'id muqaddarun fil azal hala kaunihi sabiqan indahu ta'ala ai fi ilmi. Keberuntungan orang yang bahagia itu ditakdirkan pada azali, hal keadaannya mendahului di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam ilmu Allah taala. Kebahagiaan kita, kecelakaan kita, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wujudnya kita pun dah ada dah. Sebelumnya kita ni diwujudkan, dijadikan di alam ni, memang dah ditulis untuk kita lah keberuntungan ataupun kecelakaan diri kita. Gitu. Keberuntungan orang bahagia itu ditakdirkan pada azali, hal keadaannya mendahului di sisi Allah Ta'ala, yakni pada ilmunya. Semua sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian maka yang dimaksud dengan India mana sisi, maksudnya ilmu.
Kan dalam bait syair itu dia kata fauzu sa'id indahu. Indah, perkataan indah itu mana sisi. Indah ni kalau dalam nahwu dikatakan sebagai zaraf, huruf zaraf ataupun isim zaraf. Zaraf ni maknanya dia ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Zaraf makan dan ada zaraf makan dan ada zaraf tempat dan juga zaman. Ni zaraf zaman lah. Ini makan, mana sisi? Di sisi. Fauzu sa'id indahu fil azab. Maka yang dimaksud dengan di sisi, indiyah di sisi, maksudnya ilmu Allah Ta'ala. Dan dengan fauzu itu adalah keselamatan dan keberuntungan dengan kebaikan. Sedangkan azal adalah satu ibarat daripada ketiadaan berawal ataupun daripada keberlangsungan wujud pada zaman-zaman yang dipikirkan yang tidak berpenghabisan pada sisi lampaunya. Zaman-zaman yang dipikirkan yang tidak berpenghabisan pada sisi lampaunya. Zaman azali ini boleh katakan satu zaman, nak katakan zaman pun tidak. Sebab dia tak terikat dengan masa sebenarnya azali ini. Yang terikat dengan masa ialah dunia. Yang terikat dengan masa adalah dunia. Kalau azali, dia sebenarnya tak terikat dengan masa. Dia tak terikat masa. Itu sebab dia kata, sengaja kami katakan dengan yang diperkirakan kerana tidak ada zaman pada azali. Maka zaman-zaman itu diperkirakan, bukan dipastikan. Hanya dari segi sangkaan saja adanya zaman azali. Tapi hakikatnya tak ada zaman azali. Macam tu. Tak ada zaman azali itu. Dia tak macam kita kan. Kita ada kurun. Kita ada satu kurun, satu abad. Betul tak? Satu kurun, satu abad, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun. Sebelum Masihi. Kita ada sebelum Masihi. Kita ada selepas Masihi. Betul tak? Kita ada sebelum hijrah, selepas hijrah. So azali adakah macam tu? Ini persoalan yang dimaksud Ustaz lah. Sebenarnya azali ni dia tidak ada kait dengan zaman. Dia tidak ada kait dengan masa. Kalau dikaitkan masa dengan masa, so sama jugalah dengan macam kita, zaman kita. Ada kait dengan masa. Dikaitkan umur kan. Umur kita sekarang berapa tahun? 80, 70? Umur ekstra Allah Ta'ala bagilah. Kan macam tu. Baik. Ulang semula. Sedangkan azali lah, adalah satu ibarat daripada ketiadaan berawal. Azali ni dia tak ada macam awal akhir, tak ada. Tak ada awal, tak ada akhir. Macam wujud Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala wujud, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah Ta'ala bersifat dengan qadim, baqa', kidam dan baqa'. Kidam maksudnya tidak ada awal kepada wujud Allah. Baqa' tidak ada akhir kepada wujud Allah Ta'ala. So azali pun macam tu. Tidak ada kait dengan masa dan zaman. Kata musannaf. Sedangkan azali adalah satu ibarat daripada ketiadaan berawal atau daripada keberlangsungan wujud pada zaman-zaman yang diperkirakan, yang tidak berpenghabisan pada sisi lampaunya. Sengaja kami katakan yang diperkirakan kerana tidak ada zaman pada azali. Maka zaman-zaman itu diperkirakan, bukan dipastikan. Hanya diperkirakan adalah zaman. Mungkin agaknya mungkin adalah zaman awal azali, mungkin ada ujung azali. Tapi itu pun hanya khayalan gitu lah. Bukan tahqiq lah gitu, bukan pastilah. Mungkin ada awal azali, mungkin ada pertengahan azali, mungkin pada ujung azali. Tapi itu hanya sangkaan saja, sangkaan musannaf saja. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi hakikat sebenarnya tak ada pun zaman azali. Tak ada zaman. Sebab kalau zaman azali ada, so samalah dengan zaman kita. Kan? Kita pun hidup dalam suasana zaman. Sekarang ni kita berada di kurun ke berapa? Kurun 21 ke 22? Kurun 21 kan? Abad 21. Jadilah kita berada pada zaman sekarang ni kan, zaman pandemik. Sekarang zaman endemik.
Zaman Covid kan, Covid pun dah bilang. Baik, harap-harap penutupkan insya-Allah lah. Tak ada lagi dah Covid ni. Sekarang ni dah timbul apa benda tah, monyet apa benda dah. Monyet fok apa benda lah, fok pula lah. Monyet fok lah, akan mungkin akan yalah, luar daripada bidang kita. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, dia boleh datangkan bila masa je dia kena. Gitu. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan kaza sakiyu. Begitu juga kecelakaan orang yang celaka adalah di sisi Allah Ta'ala pada azali, seperti keberuntungannya orang yang bahagia. Kaza saki, begitu juga orang yang celaka pun semua telah tertulis di azali. Okey. Maka tidaklah tiap-tiap dari keberuntungan orang yang bahagia dan kecelakaan orang yang celaka adalah dengan mengiktibar penyifatan yang berdiri dengannya pada masa sekarang, berupa iman pada yang pertama dan kekafiran pada yang kedua, melainkan dengan mengiktibar apa-apa yang telah mendahului pada azali di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang semula, maka tidaklah tiap-tiap dari keberuntungan orang yang bahagia dan kecelakaan orang yang celaka adalah dengan mengiktibar penyifatan yang berdiri dengannya pada masa sekarang. Pada masa sekarang berupa iman pada yang pertama dan pada kafir yang kedua, melainkan dengan mengiktibar apa-apa yang telah mendahului pada azali di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya orang ni dulu iman kemudian kafir, kemudian ataupun dia dulu kafir kemudian beriman. Kalau nak dikaitkan dengan kebuntungan orang yang bahagia itulah dan kecelakaan orang yang celaka itu, tidaklah dengan mengiktibar penyifatan yang berdiri dengannya pada masa sekarang, berupa iman pada masa pertama dan kafir pada masa yang kedua. Sebab pada zaman sekarang, suasana zaman ni yang dikait dengan masa ni, ada orang dulu dia kafir kemudian dia beriman. Ada orang dulu sebelumnya dia muslim, kemudian Allah Ta'ala bagi taufik hidayah, kemudian dia pun mengucap kalimah syahadah, kemudian dia beriman. Bukan itu dikaitkan. Bukan itu dia kata. Sebab di azali itu takkan sama dengan yang realiti sekarang ni. Kemudian perkataan musannaf dengan summalam yang takil, artinya kemudian tidaklah tiap-tiap dari yang bahagia dan celaka itu berpindah dari apa-apa yang telah mendahului pada azali pada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berpindah. Tidaklah tiap-tiap dari yang bahagia dan celaka itu berpindah dari pada apa yang telah mendahului pada azali pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berbahagia itu tidaklah berbalik menjadi celaka, dan begitu juga yang sebaliknya. Kerana kalau tidak, nescaya lazim dah berbaliknya ilmu menjadi satu kejahilan, dan dia adalah mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil kepada Allah Taala. Ulang semula. Maka yang bahagia itu tidaklah berbalik menjadi celaka. Dan begitu juga yang sebaliknya. Kerana kalau tidak, nescaya lazim dah berbaliknya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu kejahilan pula. Dan dia adalah mustahil pada Allah. Semua mustahil pada Allah Ta'ala. Kalau seandainya berbalik, sedangkan dah ada dalam azali, dia ni orang beriman ke, orang kafir ke, itu dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya berlaku sebaliknya, seolah macam berlaku daripada alim menjadi jahil. Sedangkan Allah Ta'ala sifatnya alim itu kekal. Alimnya kekal. Dan alim Allah Ta'ala itu tidak bercerai tanggal daripada Allah. Berbeza dengan alim kita kan. Alim kita ni boleh hilang bila-bila masa saja. Sikit dia Allah Ta'ala tarik, putus kita punya urat kepala ni, urat otak itu kan, dah lupa ingatan, dah tak ingat dah.
Jatuh contohnya, aksiden, kepala terhentak. Lepas tu lah, mulalah kita ingat. Sampai orang datang pun kita tak kenal lah. Isi datang, rumah datang pun kita tak kenal, kan? Maka kebahagiaan dan kecelakaan itu keduanya ditakdirkan pada azali. Tidak berubah-ubah keduanya dan tidak pula berganti-gantian. Kerana kebahagiaan itu adalah mati di atas iman. Dengan mengiktibar ta'alluqnya Allah Ta'ala pada azali terhadap apa yang demikian. Dan kecelakaan itu adalah mati dalam kekafiran. Dengan pengiktibaran yang seperti itu juga. Maka akhir hidup itu menunjuk atas apa-apa yang telah mendahului. Wal khatimatun tadullu ala sabiqah. Maka pengakhiran itu ditunjuki di atas yang terdahulu. Wal khatimatun tadullu ala sabiqah. Maka akhir hidup itu menunjukkan apa yang telah mendahului akan kita di azali. Jika hidup seorang diakhiri dengan iman, maka menunjukkan bahawa dia itu pada azali adalah orang-orang yang bahagia, meskipun telah terdahulu padanya kekafiran. Kalau orang tu dah takdirkan dia beriman, di azali menyatakan dia beriman, mana tidak akan berubah. Di azali itu dia tu daripada beriman pada kafir, dia tak akan berubah. Kalau ketentuan azali menyatakan dia beriman. Berkenaan kalau di dunia dia ada kafir, lepas tu dia non muslim dulu, kemudian dia masuk Islam, tu tidak dikaitkan. Sebab di dunia ni dia dikaitkan dengan masa. Azali tak ada dikaitkan dengan dirubah lagi. Tu katakan tidak berpindah-pindah tu. Dan jika hidupnya berakhir dengan kekafiran, maka menunjuklah bahawa dia itu pada azali adalah orang yang celaka, meskipun telah terdahulu pada iman. Meskipun terdahulu pada iman. Sebaliknya kerana kalau tidak nescaya lazim dah berbalik ilmu Allah Ta'ala itu menjadi satu jahil, dan dia adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Mana ilmu ni ilmu Allah Ta'ala lah, bukan ilmu kita. Maka kebahagiaan dan kecelakaan itu keduanya ditakdirkan pada azali lagi. Kita bahagia ke kita celaka pun memang dah ditakdir azali. Tidak berubah-ubah keduanya dan tidak pula berganti-gantian. Dia takkan berganti-gantian macam di dunia. Dunia ada berganti-ganti kan. Ada orang dia asalnya non-muslim, lepas tu masuk Islam, lepas tu murtad balik. Dia boleh ganti-ganti. Boleh ganti-ganti. Kan? Ataupun orang tu contohnya asal kelahirannya Islam, daripada kocik Islam dah, tiba-tiba mata tutupkan mata dia, dah murtad, berganti-ganti pula. Kan? Dalam bab dunia ni bolehlah berganti-ganti, tapi yang di azali tu dia tak ada berganti-ganti, tak ada pergantian. Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan orang tu syurgalah dia. Berimanlah dia. Nerakalah dia. Macam tu. Maka kebahagiaan dan kecelakaan itu keduanya ditakdirkan pada azali. Tidak berubah-ubah keduanya dan tidak pula berganti-gantian. Kerana kebahagiaan itu adalah mati dalam iman, dengan mengiktibarkan ta'alluqnya ilmu Allah Ta'ala pada azali terhadap apa yang demikian tadi. Makna ta'alluq kita dah bahas dah sebelum ni, banyak kali dah ulang kata ta'alluq ni. Kemudian dan kecelakaan itu adalah mati di atas kekafiran, dengan pengiktibaran yang seperti itu. Maka akhir hidup itu menunjuk atas apa-apa yang telah mendahulunya itu di azali. Wal khatimatun tadul ala sabiqah, dan kesudahan itu ditunjuk di atas apa terdahulu lah. Sabiqah terdahulu. Terdahulu itu di mana? Terdahulu itu di azali lah. Jika hidup seseorang diakhiri dengan iman, maka menunjuklah bahawa dia itu pada azali adalah orang-orang yang bahagia, meskipun telah terdahulu padanya kekafiran. Walaupun dari segi dunia ni memang dia ada, sebelum tu dia non-muslim, biasanya tak Islam, kemudian masuk Islam. Dan jika hidupnya diakhiri dengan kekafiran, maka menunjukkanlah bahawa dia itu pada azali adalah antara orang-orang yang celaka, meskipun telah terdahulu pada iman. Gitu. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Hadis sahih kita habiskanlah.
kan inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab. Gitu. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali an-nar fayudkhilaha. Sesungguhnya salah seorang di antaramu benar-benar akan beramal dengan amalan neraka, sehinggalah tidak ada antara dia dan antara neraka itu kecuali jaraknya antara sehastanya, sangat dekat dengan neraka. Lantas mendahului atasnya ketentuan Allah Ta'ala dia zali, maka dia beramal dengan amalan syurga, maka dia pun akan masuk dalam syurga. Yang asal daripada hadis ini dipangkalnya itu manusia itu dalam keadaan nutfah tu 40 hari dalam keadaan nutfah air mani, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah segumpal darah, kemudian 40 hari dalam keadaan mudghah segumpal daging. Sedap. Maka dia pun akan masuk dalam neraka. Mengikut pada ketentuan yang azali itu, yang tak boleh bertukar-tukar tu, yang tak boleh pindah-pindah. Summalam yang takil jadilah disebut dalam bait-syair itu. Baik. Dan ketakutan orang kebanyakan adalah khatimah, sedangkan ketakutan orang yang khusus, yakni para ahli ilmu, adalah apa-apa yang telah mendahuluinya pada azali. Itu yang ditakuti oleh ahli ilmu. Kebanyakan orang dia takut tentang kematian dia macam mana. Kematiannya husnul khatimah ke su'ul khatimah, kesudahan yang baik ke kesudahan yang jahat. Itu kebanyakan daripada orang awam. Sedangkan orang berilmu yang ditakut ialah apa yang telah mendahuluinya pada azali. Itu yang ditakut. Itu yang kita takut bagi orang yang ilmu. Kita ni orang ilmu ke bukan berilmu? Orang biasa je. Kalau orang biasa je dia takut tu ialah sama ada husnul khatimah ke ataupun husnul khatimah. Sedangkan orang yang ahli ilmu, ahli makrifat, dia yang dia takut tu apa yang tertulis di azali yang pada dia. Tuan-tuan fikir sendiri kan gitu. Baik. Dia sebut dalam bahasa Arab belakang tu wa khauful ammah minal khatimah wa khauful khassah minas sabiqah. Ketakutan orang awam iaitulah daripada khatimah, kesudahan dia macam tu. Dan ketakutan awan khassah, orang khassah ni orang khusus lah, orang tingkatan orang berilmu lah. Sama lah macam orang puasa kan puasa ada orang awam, ada puasa orang hawas, ada puasa hawasul hawas kan. Gitu. Jadi ketakutan orang berilmu itulah tadi minas sabiqah, apa yang tertulis di azali untuk diri kita itu. Nanti kita nak takut, yang kita takutkan. Boleh tuan? InsyaAllah. Akan datang sama lagi. Inilah mazhab Asy'ari. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanna fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna futu al-arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma yassir lana umurana wa zid qulubina wa abdana was salamati wa afiyati fi dinna wa dunyana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.